Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa semula dalam channel Cikgu Nurizan. Okey, hari ini cikgu akan kongsi sedikit mengenai cara untuk menulis tengah persamaan, pengoksidaan dan penurunan ya. Sebab ramai anak-anak murid cikgu yang bertanya yang ada masalah tentang cara untuk menulis tengah persamaan, pengoksidaan dan penurunan. Okey ya, tengok contoh. Yang pertama, tindak balas antara zinc dengan asid hidroklorik menghasilkan zinc klorida dan juga hidrogen. Kita tengok kat sini cara untuk menulis persamaan, pengoksidaan dan penurunan ya. Jadi kita ada zinc. So kamu kena kenal pasti dululah. Di sini zinc sebagai atom. So di sini zinc dalam bentuk ion ya, sebab dia ada ion zinc dengan ion klorida. Jadi kat sini kamu nampak zinc, daripada atom zinc dipertukar kepada ion zinc. So kita nampak dia punya persamaan setengah dia macam mana. Jadi kalau cikgu, cikgu kena ingatkan macam mana cara untuk kita nak ingat maksud pengoksidaan penurunan dari segi oksigen, hidrogen, elektron dan nombor pengoksidan. Jadi cikgu ada satu jadual lah. Cikgu dia panggil jadual magic cikgu. Yang ni setiap kali kita nak buat, cikgu akan tulis dulu. Oxidation, reduction. Pengoksidaan, penurunan dari segi oksigen, tengok O tu O, hidrogen, O, E dari segi elektron, and No is nombor pengoksidaan lah. Ya. Lepas tu kamu buat dia tambahkan. Tambah, tolak, tolak. Kan dia meningkat. Tambah. Kemudian ini kamu sebaliknya lah. Tolak, tambah, tambah, dia akan berkurang. Ini cikgu ada satu jadual magic yang pertama. Jadual magic yang kedua cikgu akan buat satu lagi lah. Yang macam ni je cikgu buat. Iaitu kalau dia logam, dia derma elektron. Tolak elektron. Kalau dia bukan logam, dia akan terima elektron. Kalau dia kation, dia akan terima elektron. Manakala dia anion, dia akan derma elektron. Ini cikgu wajib kalau suruh pelajar cikgu suruh wajib dia hafal. Menyenangkan kamulah. So kita berbalik kepada cara nak buat persamaan tadilah, setengah persamaan. Jadi kamu buat je lah. Zinc. Sebelum tu kamu kena kenal pasti dulu. Dia ni zinc ke, ion zinc ke? So ini dalam bentuk atom zinc. Jadi zinc, dia nak jadi ion zinc. Kat sini ion zinc dalam zinc klorida. So buat betul-betul lah. Jadi kat sini kamu refer kepada jadual magic cikgu yang kedua ni. Zinc adalah logam. Jadi logam kerjanya derma elektron. Jadi buatlah derma elektron. Apa-apa elektron derma ke, terima ke, kehilangan ke, penambahan elektron ke, letak sebelum anak panah. Letak sebelum anak panah. Jadi kita tengok kat sini satu atom zinc dia akan derma elektron untuk menghasilkan menghasilkan ion zinc yang bercaj positif 2. Jadi kat sini dari segi elektron dia tak seimbang. So kita kena samakan elektron ni sebab dia akan membentuk zinc bercaj positif 2. Jadi kat sini dia akan derma 2 elektron juga. Jadi sama kat sini, tengok sini. Bilangan di sini kalau kamu nampak dia ada 2, so sini pun 2. Kalau kat sini ada 1, sini pun 1. Kalau kat sini 3, sini pun 3. Jadi tanda negatif ni, ni tanda negatif ni dalam SPM dia tak terima tanda negatif ni. Jadi untuk nak seimbangkan dia, kita bawa dia ke sana. Sebenarnya kalau kita pulang pada pemahaman kamu lah. Ada separuh kata kena balancekan dia. So Zn 2+. Cikgu bawa dia ke sana. Saya bawa dia ke sana. Dia akan jadi positif 2 elektron. Dan nak tahu, nak tentukan sama ada dia pengoksidaan penurunan, kamu cek kat sini lah. Dia menderma elektron tadi. Derma elektron. Derma elektron. Derma elektron. Jadi kalau derma elektron proses apa? Cek dekat sini. Ni derma elektron ataupun kehilangan elektron, proses pengoksidaan. Jadi ini adalah persamaan setengah untuk pengoksidaan. Pengoksidaan.
Okey, nah itu cara senang sangat, bukannya susah pun. So ini dinamakan persamaan setengah pengoksidaan. Kamu tulis yang ni. Okey, yang ni lah. Tapi kalau kamu tak biasa dulu tulis yang ni, kamu buat yang ni dulu. Tak ada masalah. Okey, itu untuk persamaan setengah bagi pengoksidaan. Jadi zinc dioksidakan kepada ion zinc. Dengan cara dia menderma elektron. Dari segi pemindahan elektron lah, kehilangan elektron ke, menderma elektron ke. Okey, itu yang pertama lah. Okey, tengok yang kedua pula. Kita nak buat half equation untuk pengoksidaan dan sudah penurunan. Okey, tengok kat sini ya. Tengok dekat sini. Apa yang diberi ialah okey, asid hidroklorik. Okey, asid hidroklorik. Kat sini kamu nampak dia ada hidrogen. Jadi kat sini perubahannya pada hidrogen. Okey. So dalam asid hidroklorik kita ada ion hidrogen dan ion klorida. HCl ni kan. So ini dalam bentuk molekul hidrogen. Jadi kat sini ion hidrogen, okey cikgu buat. Ion hidrogen dia akan bertukar membentuk gas hidrogen, molekul hidrogen. Okey. Jadi, kamu nampak kat sini, kalau cikgu dirujuk kepada jadual magic cikgu yang kedua ni lah. Okey, ion hidrogen di sini adalah sejenis kation, ion bercharge positif. Jadi cikgu, ion bercharge positif, cara dia akan terima elektron. Dia akan terima elektron. Cikgu buatlah terima elektron kat sini. Okey, jadi menghasilkan hidrogen. Okey, dan kamu tengok di sini bilangan, okey, kat sini hidrogen ada 2, so kamu letak 2. Nak balancekan dia. So, bila 2 kat sini, nak balancekan elektron dia. 2 kali positif 1, so positif 2. Untuk balancekan hidrogen dia lah. Elektron dia lah. Okey, dan tanda positif ni tak perlu lagi nak bawa dia ke sana. Cukup, dah betul dah ni. Dah betul dah. Tak perlu lagi nak bawa ke selepas anak panah. Kita yang positif, kita terima. Kalau positif ni terima, dah tak perlu dah kita nak bawa dia ke sana, dah terima, dah okey, dah betul. Okey. Jadi kita tengok kat sini kalau dia terima elektron, tengok jadual magic cikgu yang pertama tadi, terima elektron. Okey, terima elektron. Ni, terima elektron. Okey. So proses apa? Penurunan. Jadi ini adalah persamaan setengah bagi penurunan. Okey, half equation untuk penurunan, iaitu 2H plus tambah 2 elektron anak panah hidrogen. Okey, so cikgu harap kamu boleh faham cara untuk menulis persamaan setengah pengoksidaan dan persamaan setengah penurunan. Okey, kita pergi juga kepada cara untuk kita nak buat persamaan ion keseluruhan. Ada juga yang ada masalah lah. Memang nak murid cikgu, ada juga yang tanya cikgu, macam mana buat persamaan setengah lagi kan. Okey, jadi kita buat sama-sama sekali lagi lah. Okey, kita ambil balik yang tadi lah ya. Kita ambil balik yang tadi. Siapa lupa, dia boleh tengok semula. Okey, dia punya persamaan setengah dia tadi. Okey, persamaan setengahnya apa tadi ya? Kamu terlupa kan, kita boleh tengok semula ya. Okey, apa dia tak ingat. Okey, kita ada tadi zinc kan. Okey, zinc anak panah Zn 2+ tambah 2 elektron. Ini persamaan setengah untuk pengoksidaan. Okey, dan kita ada tadi, okey, 2H plus tambah dengan 2 elektron menghasilkan H2. Okey, ini persamaan setengah penurunan. Okey. Okey, jadi yang dari segi ejen pengoksidaan dan ejen penurunan tu dah belajar sebelum ni. Okey, tapi cikgu boleh sentuh lah. Okey, so zinc dia melalui pengoksidaan ataupun zinc dioksidakan membentuk ion zinc. Jadi oleh kerana zinc melalui pengoksidaan, jadi zinc adalah ejen penurunan. Okey ya, faham yang tu. Okey, ion hidrogen dia melalui penurunan diturunkan kepada gas hidrogen, molekul hidrogen. Jadi ion hidrogen adalah ejen pengoksidaan kat sini. Okey, so sekarang cikgu nak ajar mau kepada nak tulis persamaan ion keseluruhan. Jadi kedua-dua persamaan ni kita kena tambahkan. Kita kena tambahkan kedua-dua persamaan ini dengan syarat elektron dia kena sama. Bilangan elektron dia kena sama. Oleh kerana dia ni, okey, elektron dia tengok ni, selepas anak panah ada 2 elektron, sebelum anak panah pun ada 2 elektron. Oleh kerana bilangan elektron sama dah. Jadi bilangan elektron ni kita boleh potongkan sahajalah. Potongkan saja kalau dia sama. Jika tak sama, okey, macam mana? Nanti cikgu tunjukkan contoh yang tak sama, okey. Lepas tu kita buatlah anak panah.
Okey, tengok mana bahan. Okey, bahan sebelum anak panah. Ini anak panah. Okey, sebelum anak panah kita ada zinc. Letaklah kat sini. Okey, zinc. Okey, kemudian tambahlah. Tambah dengan, okey, ada 2 ion hidrogen. Okey, letak je kat sini. 2 H+, copy paste je. Okey, lepas tu, selepas anak panah pula, kamu tengok lepas anak panah, kita ada ion zinc. Cikgu bulatkan. Okey, so tulis ion zinc. Zn2+, tambah dengan kita ada molekul hidrogen ataupun hidrogen gas. So, inilah dia nama persamaan ion keseluruhan. Okey, persamaan ion keseluruhan untuk tindak balas antara zinc dengan asid hidroklorik. Okey, cikgu harap kamu faham ya. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua, okey, melibatkan tindak balas antara magnesium dengan kuprum 2 oksida menghasilkan magnesium oksida dan kuprum. Okey, ya, kita tengok. Okey, mana tindak balas dia berlaku. Kat sini kamu tengok this is atom magnesium. Kamu tengok atom magnesium. Dan kat sini kamu tengok dalam magnesium oksida kita ada ion magnesium dan kita ada ion oksida. Okey. Jadi mesti of course lah magnesium bertukar kepada ion magnesium lah. Tak boleh magnesium nak pergi kepada kuprum, tak boleh magnesium nak pergi kepada oksigen kan. Okey, jadi sebelum tu kita kita lukis balik yang jadual magic cikgu tadi. Kena sentiasa ingat. Oxidation, reduction, O, E, nombor. Okey, tambah, tolak, bertambah. Okey, tolak, tambah, dia berkurang. Okey, cikgu buat satu lagi tu. Jadual magic cikgu satu lagi. Okey, logam. Okey, dia derma elektron. Bukan logam, terima elektron. Cation, terima elektron. Anion, derma elektron. Okey. Siapa yang dah hafal, tak ada masalah lah. Memang sangat senang. Okey, so magnesium nak bertukar kepada ion magnesium. Okey. Okey ya, jadi magnesium dia adalah logam. So logam akan derma elektron. Letak sini derma, tolak elektron. Okey, jadi tengok kat sini charge dia 2. Kamu nampak charge dia 2 kan? Ni 2 kat sini. So kita pun letak 2 lah kat sini. Nak balancekan elektron dia. Dia punya, ialah charge dia kan sebelah sini ada negatif 2, sebelah sana ada positif 2, baru balance. Jadi kita bawa tanda negatif ke sana. Jadi magnesium, terus buat anak panah. Magnesium 2+, okey, tambah 2 elektron. Okey, bawa dia ke sini. Okey, transfer saja dia ke sini. Okey, so inilah nama dia. Proses apa ni? Tengok balik. Derma elektron. Tengok derma elektron. Okey, tengok ni. Elektron. Derma elektron. Hilang elektron. Bebas elektron. Okey, proses pengoksidaan. Okey, inilah nama dia. Setengah persamaan pengoksidaan. Okey, di mana magnesium bahan yang dioksidakan dan magnesium juga ejen penurunan. Okey, macam tu. Senang sangat. Okey, kita pergi kepada yang ini pula. Kuprum. Okey, kuprum. Apa yang berlaku kepada kuprum kat sini? Okey, kuprum kat sini, dia dalam kuprum oksida ada ion kuprum, ada ion oksida. Dan kat sini kita ada atom kuprum sahaja. Atom kuprum sahaja. Jadi of course lah ion kuprum ni dia akan bertukar kepada atom kuprum. Okey, jadi kuprum. Okey, nak jadi ion kuprum. Ion kuprum. Ion kuprum nak jadi kuprum. Cikgu dah tersasut dah. Okey. Okey, jadi ion kuprum nak jadi kuprum. Ni ion Okey. Jadi ion kuprum jadi kuprum. Ion kuprum adalah cation. Cation. Jadi dia akan terima elektron. Jadi kita buatlah terima elektron. Berapa banyak nak terima? Tengok charge kat sini. Okey, dia akan terima 2 elektron. Okey, menghasilkan kuprum. Jadi inilah dinamakan setengah persamaan penurunan. Kenapa penurunan? Kamu tengoklah dia terima elektron. Dia terima elektron. Terima elektron. Okey, terima elektron. Penurunan. Okey, penurunan. Okey. Jadi ion kuprum juga merupakan
ejen pengoksidaan. Ion kuprum ni juga merupakan ejen pengoksidaan. Okey, senang kan? Okey ya. Kita pergi kepada nak buat persamaan setengah dia. Persamaan ion keseluruhan. Cikgu dah tersasul banyak. Okey. So magnesium nak panah tadi, magnesium kita salin balik tambah 2 elektron. So ion kuprum tambah 2 elektron menghasilkan kuprum. Okey. So kita nak tambahkan kedua-dua persamaan ini dengan syarat bilangan elektron kena sama. Bilangan elektron mesti sama. Okey, sama. Okey, so oleh kerana dia dah sama, kat sini kamu nampak 2 elektron ni, ini pun 2 elektron, jadi sama, kita potong dia, kasih potong dia. Okey, so kita buatlah anak panah. Okey, sebelum, okey, ada magnesium. Sebelum anak panah, ada ion kuprum. Selepas anak panah, ada magnesium ion. Selepas anak panah, ada kuprum. Okey, tersalin je lah semula. Okey, salin semula. Okey, magnesium letak sebelum anak panah. Tambahkan dengan ion kuprum 2 sebelum anak panah. Ion magnesium 2 selepas anak panah. Dan atom kuprum pun selepas anak panah. So, ini bahan, ini hasil. Memang kamu nampak lah. So, ini dinamakan persamaan ion keseluruhan. Okey, boleh? Ya, cikgu harap kamu fahamlah untuk contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, cikgu bagi banyak contoh bagi kamu biar betul-betul kamu faham. Okey, kamu nak buat persamaan kimia senang. Okey, kat sini pergi kepada contoh yang ketiga. Okey, contoh ketiga. Okey, kita ada zinc dalam bentuk atom. So, kita ada kat sini. Tengok kat sini lah. Zinc dalam bentuk ion lah sebab zinc nitrat kan. Kat sini dia ada ion zinc bersama dengan ion nitrat. Okey. Jadi kat sini atom zinc nak bertukar kepada ion zinc je lah. Tak ada benda lain dah. Simple. Jadi kita buatnya zinc. Okey, nak jadi ion zinc. Okey. Jadi kita buat balik kita punya tadi. Lama-lama bila kamu selalu buat, kamu akan jadi pandai. Kamu akan hafal, automatik hafal. Okey, O, I, nombor peroksidaan, tambah, tolak, bertambah. Okey, tolak, tambah, berkurang. Okey, buat lagi tadi satu. Okey, logam, derma elektron, bukan logam, terima elektron. Cation, terima elektron, anion, derma elektron. Yang ni cikgu dapat bila cikgu mengajar tajuk. Sebelum ni cikgu buat rumusan lah. Okey. Okey, so zinc adalah logam. Mana kita punya tadi kesel. Zinc adalah logam kan? Dia logam. Jadi logam, sini logam. Kerja dia buat apa? Dia derma elektron. So dia tolak lah. So dia derma elektron. Mana cikgu punya kesel ni? Okey, dah lari ke mana dah? Okey, mana kesel cikgu? Kalau kuning dia tu dia dia sangat nipis kuning dia. Okey, hitam dah. Okey, tadi dia derma elektron kan? Okey, so kita letaklah dia derma elektron. Berapa banyak dia nak derma? Tengok charge kat sini. Okey, so 2. So dia akan derma 2 lah. Kecil sangat cikgu punya tempat. Okey, kita tak pandang, kita dah bincang tadi kan. Yang kecil kita tak nak. So kita bawa dia ke sana. Bergeraklah engkau elektron ke sini. Okey. So, terpulang pada pemahaman pelajar lah. Ada yang kata kena balance kan. Okey. So, Zn 12 tambah 2 elektron. Okey. Kamu perhatikan. Dia derma elektron. Tengok derma elektron ni kan. Okey. Proses apa? Pengoksidaan. Jadi, ini adalah persamaan setengah pengoksidaan. Okey. Setengah kesamaan pengoksidaan lah. Okey. Cikgu nak tulis penuh lah sebab sempit. Okey, so zinc adalah ejen penurunan. Okey, sini pula kita pergi kepada
Okey, kuprum pula kat sini. Okey, kuprum kat sini, kuprum 2 nitrat, dia ada ion kuprum. Okey, ada ion kuprum, ada ion nitrat. Okey. Jadi ion kuprum kat sini dia bertukar kepada kuprum. Kamu nampaklah dia ke sini. Ini atom kuprum. Jadi senang je. Benda yang sama je. So, ion kuprum 2 dia nak jadi atom kuprum. Okey? Jadi kamu tengok sini. Ion kuprum 2 kation. Jadi kation kerjanya terima. So, dia terima banyak mana. Tengok charge dia 2 elektron. Jadi itulah persamaan kimia dia. Untuk half equation penurunan. Kenapa penurunan? Sebab dia terima elektron. Kamu tengok dia terima elektron. Penurunan kan? Okey, penurunan. Jadi, ion kuprum 2 ejen pengoksidaan. Okey, so faham ya, yang ni penting ni. Yang ni sangat-sangat penting. Kalau cikgu kan, kalau kamu tak ada jadual magic 1, 2 ni memang kamu susah nak. Sebab kita kena ingat tarifan pengoksidaan penurunan dari segi oksigen, hidrogen, elektron, nombor pengoksidaan. Okey ya. Okey, next cara nak buat persamaan ion keseluruhan. Okey, tadi kita ada sama tadi kan. Kita ada apa tadi Kita ada ion kuprum. Okey, tambah 2 elektron menghasilkan kuprum. Kita ada ion magnesium tadi, cikgu lupa zinc Zinc juga. Okey, zinc anak panah Zn2+ tambah 2 elektron. Okey, so sorry okey, so sama juga konsep dia. Elektron dia dah sama. Bilangan elektron dia sama, kita potong dia. Yang mana yang berada sebelum anak panah. Okey, ni sebelum anak panah kita ada ion kuprum, kita ada atom zinc. Selepas anak panah kita ada kuprum, atom kuprum dan kita ada ion zinc. So, tulis jadah saja dia punya persamaan ion keseluruhan, iaitu kuprum 12 tambah dengan zinc, anak panah kuprum tambah dengan ion zinc 12. Okey, lupa nak beritahu tadi, kalau nak tertukar-tukar pun tak ada masalah. Zinc kat depan ke, ion kuprum kat belakang ke, kuprum di belakang kan, ion zinc di depan ke, tak ada masalah. Okey, asalkan kamu jangan tertukar bahan dengan hasil. So, ini dekat bahagian bahan, ini dekat bahagian hasil. Dan ini dah dinamakan persamaan ion keseluruhan. Okey, senang saja. Kimia ni mudah je kalau belajar. Okey, tak ada masalah dia. Belajar kimia mudah je, santai. Okey, pergi kepada contoh yang keempat. Okey ya, harap pergi kepada contoh yang keempat. Semua murid-murid saya harap. Okey, anak-anak murid semua harap fokuslah ya. Okey, so kat sini kita ada atom plumbum. Kita ada kat sini plumbum bromida. Dalam plumbum bromida ada ion plumbum dan ada ion bromida. Kena sebut tu betul-betul lah. Ini kita ada molekul bromin. Nama dia bromin. So kena betul-betul. Okey, so kat sini. Okey, sebelum tu kita lukis dulu. Okey, jangan lupa jadual magic kita. Okey, oxidation, reduction. Bermula dengan O, I, no. Okey, tambah. Tolak, meningkat. Tolak, tambah, berkurang. Okey, kemudian cikgu ada satu lagi tu. Logam, derma elektron. Bukan logam, terima elektron. Kation, terima elektron. Anion pun derma elektron. Okey, so kita tengok plumbum. Okey, plumbum. Atom plumbum, okey, Pb, dia nak jadi ion plumbum. Ion plumbum tu di mana dalam plumbum bromida? Pb2+. Jadi, plumbum dia sejenis logam. Tengok dia logam. Jadi, dia akan derma elektron. Derma elektron. Berapa banyak nak derma? Tengok charge dia kat sini. So, 2. Senang sangat. So, tak nak tanda tolak ni kan? Kita bawa dia ke sana. Okey, tanda tolak ni tak nak. Bawa selepas anak panah. Jadi, kita pun buatlah. Okey, Pb.
anak panah Pb2+ tambah 2 elektron. Okay, so derma elektron proses apa? Derma elektron. Okay, derma elektron proses apa tadi? Derma elektron proses ni derma elektron, hilang elektron proses pengoksidaan. So ini half equation untuk pengoksidaan. Nah, senang, okey. Kemudian, okey, dah bersiap untuk pengoksidaan. Okey, bromin pula. Tengok dekat bromin. Apa yang akan dibuat oleh bromin ni kan? Okey, jadi bromin, ni bromin Br2 lah. Molekul bromin. Okey, dia akan jadi ion bromida. Okey, ion bromida. Ion bromida. Br minus charge dia ke atas. Kena ingatlah charge dia kan. Kamu belajar daripada form 4 dah belajar dah. Okey, so bromin dia adalah bukan logam. Dia bukan logam. Dia bukan logam, anak-anak kena ingat. Kamu dah belajar jadual berkala. Sebab tu belajar kimia ni dia kena fokus daripada bab form 4 atau masuk bab form 5. Memang sangat senang. Mudah je belajar kimia. Okey. So dia bukan logam, dia akan terima elektron. Kerja dia terima je elektron, terima elektron. Okay. Oleh kerana kat sini Br2 dia punya atom dia ada 2, kita letak 2 kat sini. So untuk seimbangkan charge dia ni pun kena letak 2 kat sini. Ni 2 ni 2 tolak 2 kali dengan tolak 1 tolak 2. So kena 2 jugalah elektron dia. Nak balancekan sebelah kanan ada 2 negatif, sebelah kiri pun ada 2 negatif lah. So tanda tolak, tanda plus ni tak perlu bawa ke sana dah. Dah betul dah ni persamaan kimia dia. Okey. So, oleh kerana dia menerima elektron, terima elektron, tengok sini terima elektron. So, dia mengalami proses penurunan. Dia pula cikgu ni kan, penurunan. Okey, bromin lah maksudnya. Bromin diturunkan kepada ion bromida. So, oleh kerana bromin undergoes reduction, bromin mengalami penurunan, jadi bromin adalah ejen pengoksidaan. Itu sahaja. Senang sangat. Okey, tak ada masalah. Okey. Yang penting kamu tahu siapa ni nak pergi ke mana, yang ni nak bertukar kepada mana. Tak logik pula plumbum nak bertukar kepada bromin kan. Bromin nak tukar kepada plumbum, tak logik lah. Jadi plumbum dalam bentuk atom tukar kepada plumbum dalam bentuk ion. Bromin dalam bentuk molekul bertukar kepada dalam bentuk ion bromida. Sebutan kena betul. Bromin ini ion bromida sebutannya. Okey. Jadi cikgu pergi kepada cara nak buat persamaan ion keseluruhan dia. Okey, jadi cikgu salin balik plumbum. Okey, anak panah Pb2+ tambah dengan 2 elektron. Kemudian Br2 tambah 2 elektron menghasilkan 2 Br minus. Okey, contoh cikgu bagi semua sama elektron dia kan. Okey, so kita nak buat persamaan ion keseluruhan. Kita kena tambahkan dua persamaan ni, tambahkan kedua-dua persamaan ini. Jadi, oleh kerana elektron dia pun dah sama, rezeki kamu ni elektron dah sama. Jadi, kita just buat saja. Okey, yang sebelum anak panah, ini bahan dia untuk persamaan setengah tadi, dan ini dia punya hasil dia selepas anak panah, ini hasil dia selepas anak panah. Jadi kita pun copy paste sahaja. Okey, sebelum anak panah, plumbum, atom plumbum tambah dengan molekul bromin. Selepas hasilnya ion plumbum 2+ tambah dengan ion bromida. So inilah yang kita namakan persamaan ion keseluruhan. Okey, mudah je. Okey, mudah je belajar kimia. Okey, jangan risau. Mudah je kimia. Okey. Kamu mesti sayang pada kimia. Suka kimia. Mudah je kimia. Okey. Ikut channel Cikgu Norizan. Saya bagi benda yang memudahkan kamu. Okey ya. Pergi kepada. Lagi tak contoh next contoh? Lagi tak? Oh, ada satu lagi. Okey, ada satu lagi contoh. Okey ya. Kita tengok melibatkan bromin dengan kalium iodida menghasilkan kalium bromida dan iodin.
Okey. So, macam tadi juga. Kita buat dulu kita punya. Cikgu dah bengkok-bengkok dah. Okey. Oxidation, reduction. Okey. So, O, E. Jangan bosan tau. Nak pandai ni dia mesti rajin tekun, tambah, tolak, meningkat. Cikgu pun macam ni dulu. Okey, tolak, tambah, berkurang. Hasilnya memang A+ SPM. InsyaAllah. Amin. Alhamdulillah A+. Okey, logam, derma elektron. Bukan logam, terima elektron. Okey, cation, terima elektron. Anion, derma elektron. Okey, so tengok yang tu kan. Okay, tengok contoh ya. Contoh yang ni, tengok ni. Bromin dalam bentuk molekul. Bromin, molekul, dia mesti bertukar kat sini. Dalam ni ada bromin juga kan. Okay, so dalam kalium bromida ada ion kalium, ada ion bromida. So, of course lah bromin akan bertukar kepada ion bromida. Apa persamaan kimia dia? Bromin, sama je persamaan kimia dia akan bertukar kepada ion bromida. Okay, jangan lupa charge dia tu. Okay, jadi bromin cikgu cakap tadi, dia bukan logam. Dia bukan logam. So, bukan logam, kerjanya terima elektron. So, dia akan buat terima elektron. Okay, kat sini bromin ada 2, kat sini baru 1. So, balancekan letak 2. So, bila letak 2 kat sini, dia punya charge dia 2 kali tolak 1. So, tolak 2 ni baru 1. Jadi, letak 2 di hadapan ini. Jadi, inilah persamaan apa? Tengok. Dia terima elektron. Tengok elektron ni. Ni elektron. Tengok terima elektron kan. Terima elektron jadi proses penurunan. So, persamaan setengah untuk penurunan. Okay, jadi dia ni, dia kan bromin ni ejen pengoksidaan. Itu saja senang. So, yang tanda positif tak payah bawa ke sana dah. Memang dah betul dah tu. Okey dah. Okay. So, kita pergi kepada ni pula. Ion kalium iodida. Kalium iodida dalam kalium iodida, okay, mengandungi ion kalium dan ion iodida. So, of course lah kat sini kita ada iodin kan. So, kita tak boleh lah ambil kalium. So, kita ambil lah ion iodida ni. Ion iodida ni dia akan bertukar kepada iodin. So, tulislah ion iodida. I tolak 1. Dia bertukar nanti kepada iodin. Macam ultraman pula cikgu ya, bertukar ya. Okey, membentuk iodin. Okey, so ion iodida ni sejenis apa kat sini? Rujuk kepada cikgu ni. Dia adakah dia logam? Bukan. Adakah dia bukan logam? Dia bukan logam. Dia bukan. Okey. Ion. So, dia bukan cation sebab cation adalah ion positif. So, dia adalah anion. Ion negatif. So, bila ion negatif, dia akan derma elektron. Bebaskan elektron. So, kita buatlah derma elektron. Senang kan? Okey, tengok. Iodin kat sini ada 2. Sini baru 1. So, kita letak di hadapan 2. Oleh kerana dia 2 kat sini, 2 kali tolak 1, tolak 2. So, kena balancekan pun. Kat sini pun kita letak tolak 2 elektron juga. Dan tengok kat sini ada tanda negatif ni. So, kita kena bawa semua ni ke lepas anak panah. Nak hilangkan tanda positif dia kan. Tanda negatif dia lah. Okay, so 2I minus anak panah. I2 tambah 2 elektron. So, dia derma tadi elektron, derma elektron tadi. Derma elektron proses apa? Tengok elektron derma. Okey. So, proses pengoksidaan. Ini namanya persamaan setengah pengoksidaan. Oh, ya Allah. Mudah je. Bukannya susah kan? Kamu cakap susah. Kenapa susah? Tidak ada benda yang susah, insya-Allah. Okey. Dengan izin Allah semuanya senang. Okey. So, kita pergi cara nak buat persamaan ion keseluruhan. Okey, jadi kita ada tadi, cikgu tukar kejap. Kita ada bromin tadi kan. Okey, so bromin Br2. Okey, terima 2 elektron menghasilkan 2 Br minus. Dan kita ada ion iodida, 2 ion iodida menghasilkan iodin tambah 2 elektron. Okey. So,
Lah rezeki awak juga hari ni. So masih lagi 2 elektron. Tengok ni, elektron dia sama. Bilangan elektron dia sama. Jadi kita tambahkan macam biasa sahaja kan. Okey, yang sebelum anak panah letak sebelum anak panah. Bromin, ion iodida pun sebelum anak panah. Okey, selepas anak panah kita ada ion bromida dan kita ada iodin. Jadi kita pun salin jajalah, tak ada masalah. Okey. So sebelum anak panah letaklah bromin tambah dengan 2 ion iodida menghasilkan 2 ion bromida dan juga iodin. So inilah yang dinamakan persamaan ion keseluruhan. Okey, untuk tindak balas antara bromin dengan kalium iodida. Senang sangat. Okey. Ada lagi contoh tak? Kita tengok contoh berapa. Okey, kita tengok contoh yang ke-6 ya. Contoh yang ke-6. Okey, contoh ke-6 ni special sikit lah. Okey ya, contoh ke-6 ni special sikit. Okey, so tindak balas antara ferrum 2 sulfat dengan bromin menghasilkan ferrum 3 sulfat dan ferrum 2 bromida. Okey ya. Harap-harap yang ni persamaannya kita dapat yang tak sama dari segi elektron dia kan. Okey, sebelum tu jangan lupa. Okey, oxidation, reduction, O, E, no. Okey, tambah, tolak, meningkat, tolak, tambah, berkurang. Okey ya. Okey, jadi kita tengok sini. Okey, ferrum 2 sulfat. Dalam ferrum 2 sulfat ada ion ferrum 2, ada ion sulfat. Betul formula dia jadi FeSO4. Jadi kat sini ada ion ferrum 2. Jadi kamu kena alert lah. Ferrum dia ada numpuk oksidan dia pelbagai. Ada ferrum 2, ada ferrum 3. Jadi kat sini dalam ferrum sulfat ni mengandungi ion ferrum 2. Ini bromin macam biasalah molekul. Okey, kat sini kita tengok ni. Ferrum, sulfat ada 3 kat luar ni. So maksudnya sini ferrum punya charge 3. Sulfat punya charge tolak 2. Jadi kat sini ferrumnya ialah ferrum 3. Sulfat SO4 2 minus. Okey, kat sini pula ferrum tengok 2 kat tepi ni. So ferrum charge dia 2 dan bromida tolak 1 tak ada charge. Ni kan kat sini 1 kan. Macam tu je. Okey, kamu kena kenal pasti dulu, senang sebenarnya. Okey ya, kita pergi kepada nak tengok perubahan dia. Okey, kat sini ferrum 2 dalam ferrum 2 sulfat ni ferrum 2 ya. Ion ferrum 2 dia mesti bertukar kepada ion ferrum 3. Tak boleh nak pergi kepada ion sulfat. Okey, so kita buatlah balik. Ferrum Fe2+ nak pergi kepada Fe3+. Okey lah, cikgu pun lupa tadi kan. Alah, cikgu ni pun dah lupa lah pula. Minta maaf. Okey, logam derma elektron, bukan logam terima elektron. Kation terima elektron, anion derma elektron. Senang kan, tolak tambah tolak. Okey. Jadi kat sini ferrum 2 nak pergi pada ferrum 3. Okey, kamu tak boleh tengok kat sini lah sama ada dia logam, dia bukan logam, dia kation, tapi ni pun kation, ni pun kation kan. Jadi tak boleh guna cikgu punya jarum magic cikgu yang tu lah. Jadi kat sini ferrum 2 nak pergi pada ferrum 3. Okey, kamu tengok. Kamu boleh tengok dari segi nombor oksidan pun boleh. Ini ferrum 2, ion ferrum 2. Charge dia positif 2, nombor oksidaan dia. Ni untuk ferrum 3, ion ferrum 3, nombor oksidaan dia positif 3. Jadi kamu tengok nombor oksidaan dia bertambah. Okey, nombor pengoksidaan bertambah. Kita boleh tengok juga kan, bila nombor oksidaan bertambah, sini. Proses apa? Pengoksidaan. Jadi ini adalah proses pengoksidaan. Ini half equation ataupun setengah persamaan pengoksidaan. Okey, kalau dia pengoksidaan, dari segi elektron, dia kena derma elektron lah. Jadi kamu derma elektron. Letak je derma, tolak elektron. Berapa banyak dia nak derma, dia akan derma 1 sahaja. Dia akan derma 1 saja elektron untuk persamaan ini. So, kita bawa dia, tanda negatif ni, kita bawa dia ke sana. Okey, bawa dia ke sana. Jadi, dia akan menghasilkan persamaan kimia dia Fe2+, anak panah, Fe3+. Okey, tanda tolak tadi kita tambah 1 elektron. Nak tulis ke tak nak tulis tak apa. 1 nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun tak apa. 1 elektron. Ni 1 1 elektron sahaja. Allah cikgu punya ni. 1. Allahu Akbar. Minta maaf lah ya. 1 elektron saja. Okey. Jadi
Dapatlah persamaan setengah untuk peroksidaan. Jadi ion ferrum 2 adalah ejen penurunan ataupun larutan ferrum 2 sulfat ni lah ejen penurunan. Okey, dah settle yang itu. Okey, ingat ini persamaan dia. Kamu jumpalah mana-mana di mana-mana pun. Kalau ion ferrum 2 dia bertukar kepada ion ferrum 3, dia mesti derma 1 elektron. Dia mesti melalui proses pengoksidaan. Okey, derma elektron pengoksidaan. Okey, kena faham yang tu. Okey, kita pergi kepada bromin pula. Okey, molekul bromin mestilah bertukar kepada ion bromida. Tak boleh pula molekul bromin nak jadi ferrum pula, nak jadi sulfat pula. Tak boleh lah kan? So, Br2, bromin. Banyak kali kita jumpa bromin jadi kan? Dia mesti jadi ion bromida, Br-. Okey, boleh guna jadual magic cikgu. Bromin adalah bukan logam. So, bukan logam, dia akan terima elektron. So, kita buatlah. Dia terima elektron. Berapa banyak nak terima elektron? Tengok kat sini. Okey, kita nak balancekan kat sini kan. Letak 2. So, kat sini tolak 2. Sini pun letaklah 2 juga. Dia terima elektron kat sini, terima proses apa, terima elektron kat sini, penurunan. Jadi ini adalah setengah persamaan penurunan. Dan automatik bromin adalah ejen pengoksidaan. Kita banyak kali dah jumpa bromin ni kan. Ejen pengoksidaan. Jadi kita dah ada half equation untuk pengoksidaan dan kita ada half equation untuk penurunan. Okey, jadi saya harap kamu boleh faham untuk buat persamaan setengah pengoksidaan dan persamaan setengah penurunan. Okey, kita pergi kepada cara kita nak buat persamaan ion keseluruhan. Okey, kita salin balik dia punya persamaan tadi. Okey, kita ada tadi ferrum 2 pula, ferrum 2, tekan 3 pula. Nak iris kejap ya. Okey, minta maaf. Okey, ferrum 12, anak panah, ferrum 13 tambah 1 elektron. Tadi, half equation untuk pengoksidaan tadilah. Okey, kemudian Br2, okey, tambah 2 elektron menghasilkan 2 Br-. Cikgu salin saja tadi. Ini half equation untuk penurunan. Okey, jadi kita nak tambahkan 2 persamaan kimia ni kan. Tapi kamu perhatikan, tengok elektron dia tak sama. Ini 2 elektron dia, ini 1 saja elektron dia. Tu tak sama. Bilangan elektron tidak sama. Jadi macam mana kita nak kena samakan? Okey. So persamaan yang pertama ni, persamaan pengoksidaan ni cikgu kena darab dengan 2. Jadi persamaan pertama cikgu kena darab dengan 2. Okey, so dia akan jadi 2 Fe13 anak panah 2 Fe. 2 Fe13 cikgu. Cikgu ni. Okey, dah tak nampak mata dah. Okey, 2 Fe12 anak panah 2 Fe13 tambah dengan darab 1 kali 2 dapat 2 elektron. Okey, persamaan ini maintain, tak apa je. Okey, kita letak di bawah dia lah, senang kita nak apa kan. Br2 tambah 2 elektron, anak panah 2 Br-. Okey, elektron dia dah sama, jadi tak ada masalah. No problem. Okey, jadi kita ambil saja. Okey, buat anak panah. Sebelum anak panah, kita ada 2 ion ferrum 2 dengan bromin. Selepas anak panah, kita ada ion ferrum 3 dan kita ada ion bromida. So, elektron kita boleh potong sahaja dia. Elektron potong oleh kerana dah sama. Baru kita boleh potong. Kan? Okay, so kita tulis je lah. Tulis je dia punya persamaan ion dia. Okey, copy saja. Okey, sebelum anak panah, ada 2 Fe12 tambah ya. Kita 2 persamaan kita tambahkan. Okey. Okey, tambah Br2 selepas anak panah ni saja. 2 Fe13 tambah dengan 2 Br-. Dapatlah persamaan ion
keseluruhan untuk tindak balas antara ferrum 2-sulfat dengan bromin. So itulah nama dia, persamaan ion keseluruhan. Okey. So setakat ini saja perkongsian cikgu untuk menulis persamaan setengah pengoksidaan dan persamaan setengah penurunan. Jadi cikgu harap kamu faham ya. InsyaAllah mudah je belajar kimia ni. InsyaAllah kamu ikut step by step. InsyaAllah kalau tak faham kamu tanya dengan cikgu mata pelajaran masing-masing lah. Okey ya, dan boleh PM cikgu. InsyaAllah senang, mudah belajar kimia. InsyaAllah A+. Okey, cikgu akhiri dengan ucapan terima kasih. Okey, jumpa lagi insyaAllah. Bye.